yang dihadapi sendiri oleh baginda junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isra' dan Mi'raj. Secara tak langsung dekat dengan kita Isra' dan Mi'raj 27 Rejab. So kalau kita tahu bagaimana kehidupan kita main dengan kehidupan takwim hijri ni, macam semalam, hari ni pun tadi tengok ada salah seorang yang buat tahlil hijri. Bila kita tengok tanya dia tak pernah ingat. Bila saya tanya, tanyalah, saya kata, Kak lahir sebenarnya hari wukuf. Terkejut. Baru dia tahu lahir 9 Zulhijjah. Itulah kita. Sebab kita tak jadikan kehidupan kita dengan kehidupan dengan ayat-ayat falak ni. Sebab kita anggap kadang-kadang benda tu biasa saja. Tak apalah falak. Rupanya sangat dekat dengan kita. Kalau di sekolah dulu, cikgu pernah selalu sebut, matematik ni memang sebati dengan kehidupan manusia. Matematik, dapat duit daripada mak ayah dengan duit dalam ilmu matematik ada, pergi kedai beli barang dengan duit, tengok jam dengan waktu, matematik. Bagaimana masyarakat dulu setelah kita dijajah, kita dimainkan, ilmu kita dimainkan, fahaman kita dimainkan bahawa Islam sebenarnya dah beri petunjuk dan mengajar kita dengan ilmu falak. Sebab tu ilmu falak dalam Arabnya dan ditakrifkan dalam bahasa lainnya, ilmu astronomi, bahasa Inggeris, dimelayukan juga dengan ilmu astronomi. Dia kenali sebagai ibu segala sains. Ibu segala sains ilmu astronomi ni. Cantiknya Islam, kita harmonikan. Bagaimana Allah ajar baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita sehingga sekarang, hingga akhir kiamat nanti. Bagi ilmu ini perlu dijaga dan perlu diamalkan dan perlu dipraktikkan dan seterusnya perlu dipertahankan. Berkaitan dengan takwim hijrah, bagaimana berkaitan atur alam ini bagian dengan matahari, Allah jadikan sebagai panduan untuk mengukur waktu solat. Bagaimana Allah jadikan matahari juga sebagai panduan untuk mengukur arah kiblat. Bagaimana pergerakan bulan daripada timur ke barat, daripada bulan sabit, bulan anak hilal, kepada bulan sabit muda, bulan separau, bulan penuh. Bagaimana Nabi ajar kita nak mengukur waktu harian kita sehingga lahirnya panduan sebagai kalender hijrah kita. Itu semua adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam surat-surat rasmi kita ada tarikh itu, maknanya masih lagi kita kekalkan. Dan lagi cantik kalau kita utamakan dulu kalender hijrah, barulah kita kemudiankan kalender Masihi, kalender Hijri. Nak kata jahat sikit, kalender orang kafir. Itulah orang kata. Sebab kalender Gregorian, kalender Masihi kita guna sampai sekarang ni berasal daripada tamadun Rom dulu. Julius Caesar yang mula dihasilkan, Julius Caesar seorang paderi yang dilantik oleh pembesar Rom ketika itu untuk buat kiraan kalender. Sebab apa penting? Sebab nak berurusan harian. Dan dikekalkan. Masalah berlaku banyak sangat dalam masalah yang menggunakan sistem kalender matahari. Datanya Nabi Muhammad SAW memberi pencerahan. Diamalkan kalender Hijri. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal hingga Zulhijjah. Nama-nama bulan ni digunakan sebelum kedatangan Nabi lagi. Digunakan oleh zaman masyarakat Arab dahulu. Cuma Nabi guna sebab tidak ada pencanggahan dari segi akidah. Bulan Muharram tak ada dikaitkan dengan nama Tuhan, nama dewa masyarakat Arab, masyarakat yang sebelum ni sebelum. Tapi dikekalkan. Rabiul Awal, musim bunga awal, Rabiul Akhir, Nabi masih mengekalkan. Kehadiran Nabi bukan nak hapuskan kesemuanya. Nabi cuma hapuskan bagaimana unsur ataupun faktor-faktor yang boleh menjejaskan akidah umat Islam. Itu saja hebatnya Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi masih meraihkan unsur-unsur yang sebelum ni yang masih lagi dikekalkan. Ibu ayah yang dikasihi sekalian, sebab tu mulai saat ini bila kita tahu betapa pentingnya ilmu falak, aplikasi ilmu falak, kita kena kongsikan, kita kena sampaikan dengan anak-anak kita, warisan kita, zuriat kita terutamanya. Tengok ajar, bila kita berjalan, pergi berkhemah, saya suka kongsikan. Kita pergi berkelah, berpiknik, bukan hanya piknik semata-mata. Ada sesuatu kita nak kongsi dengan anak-anak, dengan ahli keluarga kita. Dalam Al-Quran sebut terlalu banyak ayat-ayat Allah. Dalam surah Yasin, sebagai permulaan tadi, saya dah sebut 2-3 dalam berkaitan dengan matahari, dengan bulan. Sebab apa Allah memberi peringatan? Inna fis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Berlakunya, terjadinya sesuatu benda yang ada di langit dan juga di bumi